Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah diberikan kepada umatku keistimewaan dalam bulan Ramadan ini 5 keistimewaan. Mana Allah bagi kepada umat Nabi ni 5 keistimewaan dalam bulan Ramadan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'tiyat ummati fi syahri Ramadan 5 khisal lam yu'tahunna ummatun qablahum. خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر لهم الحيتان حتى يفطروا ويزين الله كل يوم جنته ثم قال يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيرون إليك وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون فيه إلى ما يخلصون في غيره ويغفر لهم في آخر ليله. قيل يا رسول الله هي ليلة القدر؟ قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah diberikan kepada umatku keistimewaan dalam bulan Ramadan ini 5 keistimewaan. Mana Allah bagi kepada umat Nabi ni 5 keistimewaan dalam bulan Ramadan ni. Lam yu'tahunna ummatun qablahum, yang mana 5 keistimewaan ini tidak diberikan kepada umat sebelum daripada umat Nabi ni. Sebab tu kita terjemah keistimewaan. Sebab umat dulu tak dapat ni apa yang Allah sediakan untuk umat Nabi dalam bulan Ramadan. Pertama, khuluf, mana bau mulut. Khuluf ni mana bau yang keluar daripada mulut orang yang berpuasa. Atyabu indallah min rihil misk, lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih daripada bau kasturi. Okey. Yang kedua, wa tastaghfir lahumul hitan hatta yuftiru. Ikan-ikan di lautan sentiasa memohon ampun kepada umat Nabi ni, kepada mereka yang berpuasa sehingga mereka berbuka puasa. Itu yang kedua. Maknanya makhluk-makhluk binatang ni memohon ampun untuk orang yang berpuasa. Yang ketiga, wa yuzayyinullahu kulla yawmin jannatahu summa qala yushiku ibadiyas salihun an yulqu anhumul ma'unata wal adha. Allah Subhanahu wa taala memperiasi pada setiap hari bulan Ramadan syurga dia. Allah memperiasi syurga dia itu pada setiap hari bulan Ramadan. Kemudian Allah berkata kepada syurga tersebut, hampir-hampir hamba-Ku yang soleh itu mereka melepaskan diri mereka daripada bebanan dan juga kesusahan. Bebanan juga kesusahan, dan mereka itu menuju kepada kamu. Mana hampir-hampir hamba Allah yang berpuasa ni nak memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala, ke arah memasuki syurga lah. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa tusaffadu fihi maradatus syayatin. Dirantai, diikat ataupun dirantai di dalam bulan Ramadan itu syaitan-syaitan atau ketua-ketua syaitan.
maka mereka tidak dapat berbuat mereka tidak dapat berbuat di dalam bulan Ramadan apa yang mereka telah buat di dalam bulan selain Ramadan, iaitu menghasut dan juga berbuat jahat pada manusia lah, memperdayakan manusia, menipu manusia dan sebagainya. Itu yang keempat. Dan yang kelima, kelebihan atau keistimewaannya, wa yughfaru lahum fi akhir laili, diampunkan untuk mereka pada akhir bulan Ramadan, pada akhir malam Ramadan, pada akhir malam Ramadan, malam terakhir Ramadan lah. Qila, sahabat pun tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah malam itu Lailatul Qadar? Malam akhir itu Lailatul Qadar? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, tidak. Qala la. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Mana bukan Lailatul Qadar malam tersebut. Walakinil amil, akan tetapi setiap pekerja. Amil ni makna pekerja. Workers, pekerja. Setiap pekerja itu innama yuwaffa ajruhu idza qada amalahu. Setiap pekerja itu pasti akan diberikan upah kepada dia apabila dia menyempurnakan sesuatu pekerjaan. Nabi kata seperti itu. Maknanya kalau seseorang itu bekerja, apabila dia sempurnakan pekerjaan dia, dia akan dapat upah. Jadi malam akhir Ramadan itu merupakan dia seolah-olah ganjaran lah yang besar yang Allah Ta'ala nak berikan kepada hamba, keistimewaan. Macam kita kan, gaji dan sebagainya, begitulah. Kita akan huraikan nanti kalau ada masa, insya-Allah. Tak apalah. Di sini Nabi SAW sebut ni keistimewaan untuk umat Nabi. Maknanya umat dulu ni tidak dapat keistimewaan ini. Sedangkan tuan-tuan sekalian, umat dulu pun berpuasa sebagaimana kita puasa. Itu yang kita sebut sebagai keistimewaan. Memang dalam ayat Quran dan hadis kita dapat melihat bahawasanya umat Nabi ni umat yang istimewa sebenarnya. Umat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi SAW. Kita semua adalah umat Nabi. Umat Nabi itu manusia yang berada pada zaman Nabi itu sehingga hari kiamat. Umat Nabi SAW. Dan yang mengikuti ajaran Nabi SAW. Dari satu sudut ni kita perlu bersyukurlah. Allah pilih kita menjadi umat Nabi SAW. Jadi umat dulu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, mereka juga telah diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Jadi puasa yang Allah perintahkan kepada kita ini, kita perlu ingat bukan untuk diri kita sahaja. Umat dulu pun berpuasa juga. Umat dulu pun mereka berpuasa juga. Mereka mengerjakan ibadat puasa seperti mana kita berpuasa lah. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya wahai orang yang beriman, difardukan ke atas kamu ini, mana diperintahkan kepada kamu ini, untuk mengerjakan ibadat puasa sebagaimana telah diperintahkan atau difardukan kepada umat dulu berpuasa. Jadi ayat itu menunjukkan kepada kita umat dulu pun mereka mengerjakan puasa. Tetapi mereka tidak dapat seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, ganjaran atau kelebihan yang disebut oleh Nabi dalam hadis ni. Ni ada 5 keistimewaan. Tak tahulah sempat ke tak sempat nak huraikan semuanya. Kita tengoklah mana sempat, insya-Allah. Ayat pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khulufu fammis shaim atyabu indallah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu atyab. Atyab ni makna lebih wangi atau lebih harum atau lebih disukai. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berbanding ataupun lebih daripada bau kasturi. Jadi disukai ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tuan-tuan sekalian, kalau kita baca Quran ataupun hadis Nabi SAW atau Quran, kalau kita jumpa lafaz seperti mana dalam hadis ni, indallah, di sisi Allah. Dalam Quran pun ada lafaz di sisi Allah, di sisi Allah, di sisi Rasulullah. Jadi kalau disebut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu bermaksud di sisi manusia itu tidak sama. Kan? Di sisi manusia itu tidak sama. Maksudnya kalau khuluf ni makna bau busuk lah, bau yang tidak selesa yang keluar daripada mulut orang yang berpuasa. Di sisi kita tidak suka. Mana tidak harum, kita tidak suka sebab bau tu bau yang busuk. Itu kita bagi di sisi kita.
Bukan kita saja ni, tidak. Orang lain pun mungkin tidak selesa apabila bercakap dengan kita tu, dengan sebab bau mulut kita tersebut. Ni, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak. Itu istilah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti mana ayat Quran, ada ayat Quran yang Allah Subhanahu sebut ni. Seperti contoh Allah Taala sebut dalam Quran, inna syarrad dawab indallah. Inna syarrad dawab indallah. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia? Makhluk yang macam mana ni? As-summul bukmul ladina la ya'qilun, iaitu makhluk manusia yang pekak dan bisu serta tidak memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa dia? Orang jahil. Orang jahil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ni terusnya, di sisi Allah tu dia paling buruk sekali, paling teruk sekali. Sehingga dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut lebih teruk daripada binatang lagi. Tapi di sisi manusia tidak. Di sisi manusia tidak. Kan? Di sisi manusia orang jahil, dia jahil tentang agama, maknanya dia tidak memahami agama, tak pandai agama Allah tu, tidak reti, kita kata. Orang Kelantan kata tidak reti agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak faham agama Allah. Di sisi manusia mungkin dia tidak hina. Kenapa dia tidak hina? Sebab mungkin dia kaya. Mungkin dia ada jawatan, mungkin dia ada kuasa pemerintahan. Jadi dengan sebab dia ada kuasa pemerintahan, dia ada jawatan, dia ada kekayaan, walaupun dia jahil tapi dia tidak hina. Orang akan pandang mulia pada dia. Tapi di sisi Allah dia paling hina sekali, paling buruk sekali. Ini perkara yang kita perlu faham. Istilah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dalam hadis ini terusnya Nabi SAW menyebut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena faham, walaupun contoh bau mulut kita ni, dia akan keluar. Lebih-lebih lagi waktu sebelah petang ni akan keluar. Ulama sebut bau mulut ni, walaupun dalam hadis ni Nabi sebut bau mulut, tapi sebenarnya dia bau tu dia bukan dia keluar bukan daripada mulut semata-mata, dia keluar daripada perut. Maksudnya bau tu daripada perut sebenarnya. Kan? Cuma oleh kerana bau tu keluar daripada mulut, jadi Nabi sebut bau mulut. Tapi hakikat sebenarnya bau tu daripada perut. Yang perut yang berlapar kerana mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perut kita ni kosong kan. Bila kita berpuasa, perut kita kosong, jadi akan masuk angin, akan keluar angin kan. Jadi akan bau sedikit sebanyak tu akan keluar bau. Jadi sebab tu di sisi sebahagian ulama mereka mengatakan bau ni jangan hilangkan. Jangan hilangkan bau ni. Dengan sebab kita tak selesa dengan bau, kita sendiri pun tidak selesa dengan bau tersebut. Tapi jangan kita hilangkan bau tersebut. Sebab dia istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita hilangkan bau tersebut, mana rugilah kita tak dapat keistimewaan tu. Kalau boleh, sebab tu sebahagian ulama menyebut makruh kalau kita nak bersugi ataupun kita gosok gigi selepas daripada waktu zuhur ni, waktu gelincir matahari. Sebab waktu tergelincir matahari tu, waktu tu sudah keluar dah bau tu. Kalau kita nak bersugi apa semua, kalau boleh sebelum subuh tu. Lepas tu tak payah sugi dah, tak payah gosok sebab kita tak makan apa dah tu sebenarnya. Itu istimewa tu bau tu menjadi perbahasan di kalangan ulama. Makruh, tapi kalau bukan bulan Ramadan tidak makruh. Gosok gigi, bersugi kan? Sama duduk bersugi. Tapi dalam bulan Ramadan tak payah bersugi. Biar aja begitu. Jadi kalau kita bercakap dengan orang lain berbau busuk mulut kita, kalau dia puasa, dia pun busuk juga, sama-sama busuk lah kita ni. Tak perlu kita nak kata nak marah, kenapa mulut awak busuk? Mulut awak pun busuk juga kan? Jadi kita sama-sama faham dah seperti ini. Kecuali dia tidak puasa. Lain kalau dia tidak puasa, maknanya bau tu tidak ada. Itu kelebihan. Di sisi Allah tu istimewa tu, lebih daripada bau kasturi. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan, jadi maksudkan bau mulut lebih harum. Yang maksudkan lebih harum di sini, makna lebih wangi lah. Bagi Allah, di sisi Allah tu bau tu lebih wangi daripada bau kasturi. Sebab bau tu keluar daripada asbab. Bau untuk keluar kerana hamba tu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Pertama. Yang kedua yang dimaksudkan dengan lebih harum di sini iaitu di hari akhirat nanti, pahala ataupun kita kata ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa ni, ataupun kita kata alamat tanda seseorang itu berpuasa apabila dia bangkit di alam barzakh nanti, akan keluar daripada mulut dia itu bau
yang lebih harum daripada bau kasturi. Tu mana satu bentuk ganjaran yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba Allah ni, bila dia bercakap tu, mulut dia akan bau wangi dan akan dicium oleh orang lain lah. Ya. Jadi bau tu adalah daripada ibadat puasa sebagai satu ganjaran yang Allah berikan kepada dia, dan itu satu keistimewaan. Cakap bau wangi, mulut dia tak akan keluar bau wangi bila dia bercakap. Dan ini menunjukkan kepada kita tu sebenarnya, dia kenapa ni? Gini tak, kita kena faham. Sebab bila di hari akhirat nanti, maksudnya lebih harum ni, bau tu lebih harum daripada kasturi, maknanya pahala yang Allah akan sediakan di hari akhirat tu dalam bentuk seperti itu. Sebab dia amalan kita ni tuan-tuan, amalan kita yang kita kerjakan di dunia ni, puasa ni salah satu daripada ibadat lah, daripada amalan kita kan, salah satu. Selain daripada puasa, kita baca Quran, kita solat, kita berbuat baik. Tak kira lah apa saja amalan-amalan baik yang kita lakukan itu, Allah sediakan pahala untuk kita. Jadi pahala ni di dunia tu, kita tak nampak. Kalau kita kata pahala, kita semua faham lah pahala kan. Tapi kita tak nampak pahala, tak boleh nak sentuh. Pahala tu tidak boleh nak satu benda yang kita tak boleh nak sentuh di dunia ni. Kita cerita di dunia ni kan. Tuan-tuan yang datang sekarang ni, tuan-tuan datang masjid, iktikaf dengan kuliah, dapat pahala? Dapat pahala. Tapi pahala yang tuan-tuan dapat tu boleh buat apa? Boleh, kita nak rasa macam mana pahala tu? Nak rasa, nak guna macam mana? Dunia ni. Jadi kita tak nampak tu. Kita tak boleh rasa. Di dunia ni, kita cerita dunia ni. Sebab tu di dunia ni bukan semua manusia minat pada pahala. Walaupun kita ni minat pada pahala, alhamdulillah. Kalau Allah Ta'ala beri kepada kita ni minat untuk kita kejar pahala, ini satu rahmat tu kan. Sebab tidak semua manusia ada keinginan seperti ini. Dia tak minat pada pahala. Tak minat dia. Dia minat duit. Kalau cerita pasal duit, memang luahlah mata dia nya. Dia mengantuk jadi segar dia. Kan? Kalau contoh, cuba pihak AJK masjid ni buat satu kaedah. Siapa datang masjid dapat RM50. Cuba buat begitu tak? Siapa-siapa yang datang masjid buat dapat, tak payah RM50 lah, RM10 lah, saya katakan RM10. Saya rasa penuh masjid ni tuan. Kan? Penuh masjid. Kalau RM50 lagi penuh, tak muat ni. Untuk satu waktu. Kalau 5 waktu dah RM50 dah, saja-saja duduk dapat. Kalau sebut duit kita faham. Sedangkan pahala ni besar lagi daripada duit contohnya, tapi tak faham. Dunia ni. Bila kita semua ni akan faham pahala ni tuan? Apabila kita mati. Tak perlu buat ceramah dah. Tak perlu nak buat majlis ilmu, tak perlu nak buat ceramah tuan. Semua manusia bila mereka berada di hari akhirat nanti, ketika tu baru mereka faham pahala nanti. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala cerita, berapa ramai manusia apabila dia sudah mati, dia minta kepada Allah nak kembali semula ke dunia, nak beramal soleh. Allah sebut dalam Quran, Rabbana absarna, ayat dalam solat, dalam solat subuh hari Jumaat tu kan. Sujud sejadah tu. Imam dia baca surah sejadah kan, dalam tu ada ayat Quran. Perkataan ahli neraka, penyesalan ahli neraka. Di antara penyesalan besar mereka ni apa dia tuan? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, jelas kepada kami pada hari ini apa yang kami tengok ni. Apa yang kami dengar, apa yang kami tengok sekarang ni jelas dah kepada kami ni. Farji'na na'mal salihan, pulangkan semula kami ni. Ya Allah, tolong pulangkan kami kembali ke dunia ni. Na'mal salihan, kami nak beramal salih. Inna muqinun, sesungguhnya kami pada hari ini sungguh yakin terhadap apa yang kamu sediakan daripada amal-amal soleh di dunia terdahulu. Ni Allah cerita dalam Quran. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala cerita, lafaz ni disebut sebagai qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, pulangkan aku semula ke dunia, mudah-mudahan aku dapat beramal dengan amalan soleh yang dulu aku tak buat. Yang dulu fima taraktu, yang mana aku dulu di dunia terdahulu aku tidak buat. Ni maknanya. Jadi itu tuan, kita beramal di dunia ni, Allah janjikan pahala pada kita. Kita hanya tahu tentang pahala saja.
Jadi nak merasai pahala tu, bila kita akan rasa pahala? Di hari akhirat. Semua kita akan rasa. Orang yang dapat pahala, orang yang tak dapat pahala pun dia rasa. Cuma dia nak kepada pahala tu. Dia minta kembali ke dunia. Sebab pahala-pahala ni kita collect di dunia, bukan collect di hari akhirat dah. Tempat collect pahala ni di dunia. Kan? Di akhirat tu kita terima dah. Bukan baru kita nak collect dah. Dan pahala ni melalui amal-amal soleh. Jadi pahala-pahala yang kita dapat ini, dia akan zahir dalam bentuk jirim atau jisim, yang mana jirim jisim ni sama ada kita sentuh ke, atau kita pegang ke, kita tengok ke, kesemuanya memberi nikmat kepada kita. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis tu kan, u'idtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh, ni dalam hadis qudsi. Aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh, yang mana nikmat ni aku sediakan untuk mereka, tak pernah dilihat oleh mata mereka, tak pernah didengari oleh telinga mereka, tak pernah terdetik dengan hati mereka. Kan? Jadi sebab apa? Sebab di dunia terdahulu tu kan, kita tak boleh nak tengok. Hak kata pahala tu tak nak tengok, kita tak dapat tengok pahala, tak dengar pahala. Bila di hari akhirat, Allah zahirkan pahala tu dalam rupa bentuk seperti ni lah. Bila kita tengok, yang kita tengok tu adalah apa dia? Amalan kita sendiri. Dan amalan tu memberi kegembiraan kepada kita. Kan? Kita tu sekarang ni di dunia, kita cerita kehidupan di dunia ni, kalau kita nak gembira, kita nak seronok, kita nak seronok, apa yang kita buat? Kita beli rumah kan? Kita beli rumah mewah, banglo. Kita beli kereta mewah. Ya. Kita beli tu, kita beli ni. Kita semua kita beli. Kita beli-beli ni tuan-tuan, tujuan utama untuk apa? Untuk kepuasan kita panggil, kepuasan kita. Supaya kita puas, seronok. Dapat beli kereta sebiji lah. Oh, puas kita. Ha, naik kereta tu rasa macam naik kapal terbang dah. Dia punya perasaan tu. Ha, kan? Masing-masing lah. Setengah orang tu dia motor dia. Oh, dapat motor tu kan. Ha, dia rasa seronok. Tapi kita nak dapat semua tu dengan duit. Kena ada duit. Kalau tidak ada duit, tak dapat semua ni. Ha, ya? Jadi di hari akhirat, pahala yang kita dapat ni kan, Allah zahirkan dalam bentuk sesuatu ni, yang mana kita, bila kita tengok tu gembira, kita rasa puas dah, rasa seronok. Ha, sebab tu dalam hadis Nabi sebut kan, bila manusia tu berada di alam barzakh, akan datang seorang kepada dia ni. Dia kacak, seorang yang kacak kan, orang yang kacak. Ha? Dia pun tanya, siapa dia? Kamu. Dia tak tahu dia kamu kan. Orang tu pun jawab, akulah Quran yang kamu baca dulu. Ha ni pula datang mari Quran. Akulah puasa yang kamu telah kerjakan dulu di dunia. Akulah solat di waktu kamu tengah-tengah malam dulu yang kamu kerjakan. Jadi amalan tu dia datang kepada kita, dia akan jaga kita. Dia tolong jawab untuk kita pula. Tu nak bagi tahu. Itu berlaku di hari akhirat. Dalam hadis contohnya Nabi SAW sebutkan, tu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan? Dalam hadis sahih. Tumbuh satu pokok dalam syurga dia tu, satu pokok yang mana naungan pokok tu, teduhan pokok kan, pokok dia ada daun tu. Daun tu dia ada teduhan. Teduhan dia tu, kuda yang paling pantas ya, mengelilingi teduhan itu selama 100 tahun, tak berjumpa lagi punca dia tu. Betapa besarnya terusnya. Itu daripada apa dia? Daripada kalimah syahadah kita tu lah. Kalimah zikir kita yang kita berzikir di dunia terdahulu. Mana jadi pokok tu lah. Pokok di dunia kita tak berlaku, kita berzikir beratus kali pun tu, beribu kali pun tak tumbuh pokok. Kalau kita nak tumbuh, nak tanam pokok durian ke apa, kita kena tanam. Beli biji benih, tanam. Barulah nampak cantik lah kan, barulah tumbuh pokok lah, tumbuhan. Itu di dunia. Tapi syurga tidak seperti itu. Dia akan muncul dalam bentuk pahala-pahala. Begitu juga tuan, salah satu ganjaran pahala yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa ini, sebahagian ulama sebut ni, bau mulut ni, iaitu dengan sebab dia berpuasa, keluar bau daripada mulut dia tu, bau busuk. Jadi di hari akhirat nanti, bau busuk tu, Allah Subhanahu Wa Taala, mana bau busuk tu macam pahala juga. Sebab tu ulama sebut jangan hilangkan bau tu. Dan bau tu lah
yang akan memberikan kepada kita satu bau, yang mana bau tu lebih harum daripada kasturi, keluar daripada mulut dia kerana dia berpuasa. Tu maksud dia. Dia kena puasa. Bukan dia terus kadang-kadang manusia dia diet kan. Dia tak puasa. Dia tak puasa. Sebab tu puasa kita, sebelum kita puasa tu kita kena niat puasa kan. Jadi yang menjadikan puasa kita tu ibadat adalah niat kita tu lah. Kalau kita tidak niat tu kan, jadi puasa tu tidak sah. Walaupun kita berlapar sekalipun. Jadi kalau hamba Allah tu dia berlapar tapi dia tidak niat puasa, maknanya dia tidak puasa. Jadi keluar juga bau apa panggil bau busuk tu. Tapi bau tu tak ada apa-apa nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bernilainya kerana dia berpuasa. Bukan bau tu semata-mata, tidak. Kalau orang tu nak diet, dia tak makan daripada pagi dah, memang busuk juga mulut dia pun. Kan? Tapi apabila dia puasa itulah menunjukkan ta'abbudi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tu dia diet, dia tak makan saja tuan, dia tidak puasa, itu bukan ta'abbudi. Dia ta'abbudi ni makna perhambaan kita. Kita zahirkan perhambaan kita tu apabila kerana ni sekarang ni kita menahan, kita tak makan. Kenapa? Sebab kita nak patuh perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sukanya Allah Subhanahu Wa Taala tu nak bagi tahu kan? Kalau kita faham dah. Itu yang kedua. Yang ketiga tu kan, pendapat ulama yang ketiga berkaitan dengan atyabu ni, lebih harum di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni sebenarnya yang dimaksudkan lebih harum ni, ini satu ibarah dia panggil. Ibarah ni maksudnya satu kenyataan. Nak menggambarkan kecintaan Allah kepada hamba sebenarnya. Kan? Kecintaan Allah kepada hamba. Apa maksud? Yakni kasihnya Allah kepada hamba yang berpuasa ni, sehingga bau mulut dia yang busuk tu pun kerana di sisi Allah tu Allah kasih dia. Sebab dia patuh pada perintah Allah, kasih pada dia. Bau mulut yang keluar daripada bau busuk yang keluar daripada mulut dia itu pun Allah Subhanahu Wa Taala suka. Jadi Allah suka tu kerana Allah kasih kepada dia. Kita nak mudah faham apa yang saya sebut ni tuan. Nak mudah faham lah. Dia seperti contoh orang yang bercinta. Orang bercinta kan? Saya tuan-tuan apa ada pengalaman bercinta ni. Kan? Bercinta. Sama ada sebelum kahwin ke selepas kahwin ke, mana bercinta, di saat bercinta. Kerana ada hubungan cinta tu. Orang bercinta contohnya dia seorang lelaki ni dia kasih pada perempuan ni, cinta pada perempuan ni. Kan? Yang perempuan ni pun cinta kepada lelaki. Jadi kerana wujudnya perasaan cinta tu, segala kekurangan yang ada pada pasangan atau kelemahan, kecacatan, dia tak nampak sebagai kecacatan. Dia tak nampak sebagai kecacatan. Dia akan nampak sebagai satu keistimewaan. Sebab tu tuan-tuan jangan pelik kalau dengar orang yang bercinta ni, dia kata bau ketuk pun wangi bagi dia. Bau ketuk ni tu, jebak kita tu, bau jebak dia. Busuk bau jebak dia. Tapi kerana kasih dia tu, cinta dia kepada perempuan ataupun kepada lelaki yang teramat sangat. Kan? Jadi bau busuk seperti itu pun di sisi dia bau macam wangi jugalah. Jadi wangi di sisi kekasih. Kenapa? Sebab dia cinta kepada perempuan tu. Kan? Dan perempuan tu cinta kepada lelaki. Kalau cinta tu tidak ada, memang busuklah baunya. Memang busuklah bau dia tu. Sebab apa benci? Sebab tu kadang-kadang kita tengok contohnya kan. Sebelum kahwin kita setengah pasangan ni, sebelum kahwin dulu kan, bukan main lagi. Ni semua wangi. Kan? Tapi bila dah kahwin, kan, semua busuk. Kenapa? Sebab boleh jadi cinta tu sudah hilang. Kan? Tapi apabila kerana ada hubungan cinta, semua manis, indah. Kan? Dia bawah pokok kayu pun indah tu kan. Bawah jambatan pun indah. Kan? Sebab apa? Cinta punya pasal. Naik motor buruk pun seronok. Tu kan. Tapi bila hilang perasaan cinta, duduk dalam rumah banglo sekali pun bertekar tu. Bergaduh. Ini hubungan cinta. Jadi di sini lebih harum di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ataupun lebih wangi ni, maksudnya Allah nak menggambarkan kepada kita betapa Allah ini kasih kepada orang yang berpuasa ini tu saudara. Sehingga bau mulut tu pun disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada bau kasturi. Kalau kita suka bau kasturi lah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tu. Ni.
Ya, beruntung. Jadi keistimewaan ni Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa dalam bulan Ramadan ini, tidak dikurniakan kepada umat-umat terdahulu. Ini satu keistimewaan khas. Betapa Allah Taala ini suka umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dalam bulan Ramadan. Jadi Allah Taala telah pilih kita ni tuan-tuan. Kita doa pada Allah bagi kekuatan pada kita supaya kita dapat sempurnakan ya ibadat puasa ni sehingga ke akhir dengan baik sekali lah. Dia dia ada 4 keistimewaan lagi ni, tak sempat nak hurai tuan-tuan. Tak sempat nak hurai. Ya, tak sempat nak syarah lah. Hadis ni kita panggil syarah ya. Jadi kalau kita baca hadis Nabi SAW untuk menambahkan kefahaman kita, sepatutnya kita kena syarah baru lebih kita faham. Ya. Kalau Quran tu kita panggil tafsir Quran. Jadi oleh kerana masa yang tidak mengizinkan kita pada hari ini, saya berhenti setakat ni dah. Tak dapat nak hurai keseluruhannya, setakat ni saja insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberi pengajaran faedah kepada saya dan kita semua insya-Allah. Ya, sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.